Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka pertemuan pada malam ini. Moga-moga pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu dan kurniakanlah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para tetamu Allah SWT, mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah SWT, dirahmati, dan syukur kita pada Allah SWT di atas pertemuan ini. Kita dah masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah SWT untuk sama-sama kita sujud, kita menyembah Allah SWT, kita solat maghrib secara berjamaah. Moga-moga solat yang kita tunaikan sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa yang ada ini, insya-Allah tuan-tuan, para jemaah yang dikasihi sekalian, kita sebenarnya menyambung kuliah-kuliah yang lalu. Malam ni ada perkembangan tak tuan-tuan? Ada yang dah hafal surah Al-Mulk? Tak belum hafal lagi. Satu ayat lagi nak habis, alhamdulillah ya. Boleh dah sembelih kambing pagi esok. Satu ayat lagi nak habis ya. Jadi ialah, kalau kita tak buat begitu, bila lagi ya? Tuan-tuan, ada sahabat kita seorang imam tuan-tuan di bawah, imam masjid Jerantut, meninggal dunia. Allah SWT jemput dia dalam keadaan yang baik. Sempat dia baca surah Al-Mulk tuan-tuan sebelum meninggal. Habis surah Al-Mulk, kan? Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia minta maaf pada kawan-kawan keluarga dia bersyahadah meninggal tuan-tuan. Mudah ya. Kita pun mudah-mudahan husnul khatimah. Sebenarnya pertemuan yang lalu kita menyebut kalam hukama berkenaan dengan manusia ini akan dimatikan oleh Allah SWT mengikut apa yang kebiasaan dia buat. Apa biasa dia buat. Di kita alhamdulillah tuan-tuan, kita milih waktu ini kita berada di masjid, waktu ini kita sujud, rukuk, menyembah Allah SWT. Sedangkan boleh je pilih buat benda lain. Maghrib ni seronok tuan-tuan, hujan pula, Allahu Akbar. Saya semalam di Kuantan tengok orang jual ubi kayu dekat Sungai Soy. Sedapnya ya. Anaknya kalau isteri bancuh kopi O, rebuh ubi kayu, kalau dia raup tu, dia sagaknya nyor muda tu, dia letaknya gula kabung. Allahu Akbar ya. Tak bangunlah kita ya, duduk depan TV. Boleh pilih, boleh. Kita yang milih tuan-tuan. Tapi perlu kita ingat, pertemuan yang lalu juga kita menyebut Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah is calling. Orang jengka kata gitu. Allah memanggil kita sebenarnya. Bilal melaungkan azan, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya tuan-tuan, walaupun kita jaga tubuh badan sihat, vitaminnya, suplemen macam-macam makan supaya sihat. Tapi sebenarnya sihat kita tu untuk apa? Sihat kita untuk apa? Harta yang kita kumpul untuk apa? Kenderaan yang mewah untuk apa? Kenderaan yang bagus untuk ke mana kita nak pergi? Mana agaknya kita nak tekan minyak? Mana agaknya kita nak tuju? Steering tu nak pulas ke mana agaknya? Maka tahniahlah tuan-tuan. Pertama kali saya ucap tahniah dulu. Tuan-tuan milih masjid tempat kita waktu ini. Waktu lain tu kita sibuk dengan perkara lain lah. Pagi Isyak nanti dah ada benda lain, pagi esok lepas subuh ada benda lain. Tapi 5 waktu ini kita panjkat dengan panjkat dengan Allah SWT. Panjkat kita. Kalau kerja kita bekerja tuan-tuan pejabat, takut terlambat seminit pun dah merah dah.
Ini dengan Allah SWT, apatah lagi tuan-tuan pakai dengan pakaian yang orang kata kemasnya, rapinya, pakai minyak wangi, datang ke masjid. Jadi pada malam ni tuan-tuan, masa yang ada ni insya-Allah, kalau tak sempat habis malam ni pun kita sambung kan. Kalau esok tak ada halangan kita sambung pagi esok ya. Berkenaan dengan kita nak sambung adab baca Quran. Kita dah tahu dah kaedah menghafal Quran, baca Quran macam mana nak bagi dia kan. Pertemuan-pertemuan lalu kita dah bincang dah, tuan-tuan dah ada ilmu bab menghafal ni. Cuma malam ni saya nak kongsi tuan-tuan, Mak Atafi Negeri Pahang dia ada anjur menghafal Quran sebulan. Dan tempoh sebulan tu tak kisah banyak mana boleh hafal. Siri yang ketiga dah tuan-tuan. Sebelum ni dalam tempoh 2 minggu. Ada rekod yang patut kita kongsi bersama. Ada seorang yang agak berumur tuan-tuan. Tak silap saya 81 tahun. Seorang perempuan, makcik. Nenek lah kita 81 tahun. Dalam masa tempoh 2 minggu tu dia berjaya menghafal separuh daripada Quran tuan-tuan. Ini cabaran. Maknanya bukan benda pelik lah. Bukan benda mustahil. Maka nak 1000 daya, tak nak cukup satu dalih. Gitu ni masa banyak PKP. Tenang ya, tak serabut macam sebelum ni. Ramai sekali orang nak keluar pun tak boleh, nak ngetel pun payah kan. Terpaksa order pagi hari, sejam kemudian baru siap 20 keping roti canai. Berapa bulan lalu saya di sini tuan-tuan. Ramai sekali orang. Encik datang sejam lagi ya. Dia kata 20 keping. Sejam lagi baru siap. Kita hari ni bebas ya, esok pagi boleh pilih mana nak minum. Maka masa yang ada, keselesaan ada, kita manfaatkanlah sebaik yang mungkin tuan-tuan. Sebab umur kita ni umat Nabi Muhammad tak panjang. Tak ada sampai ratus-ratus tahun ya. Kalau 100 lebih sikit tu masuk buku Afrika dah. Dah orang kata seronok dah. Bahkan untung kita ada jemaah yang umurnya panjang datang ke masjid ya Allah tuan-tuan. Boleh berjemaah bersama kita. Steady je berdiri kan. Tak ada duduk macam ada orang muda jelah. Muda-muda dah duduk atas kursi sebagainya, tapi sampai juga ke masjid. Syukur juga pada Allah SWT. Kerana Allah yang beri kita kekuatan tadi. Allah yang milih kita tuan-tuan. Kita yang buat pilihan tadi juga nak ke mana maghrib ni. Kita juga yang orang kata mendorong ke arah mana yang kita nak. Maka pada malam ini insya-Allah dalam banyak-banyak yang kita kongsi adab-adab, kita menghadap kiblat, kita berwuduk ketika mana nak baca Quran, nak menghafal Quran, kalamullah. Kalamullah Al-Quran ni kita sebut wa kalamullah allazi nazala ala Muhammad biwasitati Jibril alaihissalam. Kalamullah tak sama dengan benda lain tuan-tuan. Tak sama kita baca sajak, syair. Kalamullah. Man arada ay yatakallam ma'allah falyaqra Quran. Siapa nak bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Quran. Bahkan inilah waktu yang paling sesuai tuan-tuan. Allah sedang menguji kita seluruh dunia dengan COVID-19 ni kan. Kes hari ni 1300 berapa? 315. Ya Allah, tinggi lagi tu tuan-tuan. Adakah kita nak berseronok, bersukaria gitu tak? Bahkan sepatutnya inilah masa yang paling sesuai kita banyakkan baca Quran. Masa yang banyak ada tu kan, kita kempen keluarga kita baca Quran. Penat berqasidah sikitlah, bernasib sikitlah lepas baca Quran, penat anak-anak ni. Tak boleh juga kita buat stres dia kan. Ada masa-masa. Ada tempoh dia. Maka inilah tempoh yang paling sesuai bila Allah menguji kita. Kita nak hati yang tenang, kita nak orang kata jiwa yang insya-Allah orang mukmin ni ajaib, pelik Bila dia beri nikmat dia bersyukur. Bila dia uji dia bersabar tuan-tuan atas ujian. Inilah sikap yang sepatutnya kita tonjolkan. Sebab kita orang mukmin, kita orang Muslim, kita orang Islam, tak ada mengeluh, tak ada hari-hari post dalam Facebook, ya Allah macam mana ni, itu gini, macam-macam masalah. Dia mengadu dalam Facebook ni. Dia mengadu di alam maya Tapi masjid tetap kosong. Masjid tetap lengang. Sedangkan kita ni orang yang paling bersyukur dalam Malaysia tuan-tuan. Sebab negeri Pahang kita ni bebas. Dengan SOP yang ada, kita bebas datang ke masjid selagi muat. Sahabat-sahabat kita jemaat hanya belasan orang je di Kuala Lumpur tuan-tuan. Belah-belah je. Nak datang solat fardu, sahabat saya dia beli tanah, beli rumah di Batu Muda tuan-tuan. Imam di masjid tu kawan saya juga masa belajar. Dia kata dia terpaksa tunggu giliran, dengar azan tapi tak boleh pergi, pengurusi tak jemput, tak boleh. Kita ni ya Allah, nikmatnya, rahmatnya datang je
Scan je, bawa sejadah, pakai mask, masuk je lah. Pilihlah mana sah nak duduk dengan orang kata SOP yang ada. Bahkan saya berpeluang berforum bersama dengan orang yang paling sibuk dalam tempoh PKP, tuan-tuan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Musa Masjid, Tuan Haji Ahmad Nizam, Jabatan Agama Islam Pahang. Dia sebut, tuan-tuan, sepatutnya kita sujud syukur, tuan-tuan, sebab kita bebas datang ke masjid. Tak ada halangan dengan SOP yang ada ni, tuan-tuan. Begitu pun dah faham. Kalau imam tunjuk syarat kan, mask pakailah mask. Buat sejadah ada sejadah. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan berkat Al-Quran yang kita cerita hari-hari, baca hari-hari ni, Allah SWT menghindari kita dan seluruh kawan keluarga kita, sahabat handai kita daripada virus, wabak, penyakit dan macam-macam, tuan-tuan, hari ni. Mudah-mudahan Allah memberi kita istiqamah. Berwuduk, menghadap kiblat. Dan malam ni kita nak cerita tentang al-isti'azah, membaca isti'azah sebelum baca Quran. Apa dia isti'azah tu? Malam cerita bab al-isti'azah je, tuan-tuan. Bab lain ramai saya tengok berceramah dah datang ke sini bercerita banyak ya. Kita dah banyak peluang menuntut ilmu. Tak datang pun ada live-nya. Boleh menonton di rumah sebagainya. Jadi al-isti'azah malam ni, dalam masa yang ada ni, kita cuba sama-sama, tuan-tuan. Apa yang dikatakan al-isti'azah itu ialah ucapan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dulu baru ain, alif ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Mungkin sebelum ni tuan-tuan pernah dengar saya sebut. Saya dedahkan satu perkara yang satu pertemuan ataupun satu majlis ilmu bersama almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Dia menceritakan bagaimana hari ini ada orang beramal dengan ilmu yang sesat, ilmu yang salah. Baca macam Quran bunyinya. Kita baca isti'azah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia baca juga. Tapi bagaimana dia baca ilmu orang sesat salah ni? A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Apa makna, tuan-tuan? Na'udzubillah kalau saja-saja buat. Tergelincir kita ya, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Orang yang beramal dengan ilmu salah ni dia baca Bismillahirrahmanirrahim pula dah. Nak terjemah pun tak sanggup, kita meremam bulu roma. Tapi orang ni, inilah amalannya, tuan-tuan. Dia buat siang malam. Kawan-kawan kita pergi, Ustaz, dia baca Quran. Betul lah. Macam mana bunyinya macam kita baca juga, tapi dia ubah, tuan-tuan. Ar-Rahim jadi Ar-Rajim, Ar-Rajim jadi Ar-Rahim. Tengok kan dah berubah makna. Jadi saya tak perlu ulas panjang bab tu. Kalau dengar benda pelik-pelik, tuan-tuan, ajaran pelik-pelik, telefon buat kuasa. Kita ada buat kuasa. Bos buat kuasa kita pula bekas kadi, tuan-tuan di sini kan, Tuan Yusri. Tu paling besar lah buat kuasa agama dalam negeri Pahang kita ni. Dia lah. Kalau ada benda meragukan, telefon. Anak buahnya ada di sini. Tapi ketuanya perempuan di sini. Tak apalah, manfaatkan. Buat kuasa kita, telefon. Beritahu, ni ada pelik amalan ni. Baca macam Quran, tapi lain dia punya landingnya. Kita Ar-Rahim, dia Ar-Rajim. Ar-Rajim pula ditukar jadi Ar-Rahim. Al-isti'azah malam ni, tuan-tuan, a'udzu bermaksud aku berlindung. A'udzu billah, kepada Allah. Mina daripada asyaitan, berasal daripada perkataan syaitana, syaitan, maknanya jauh. Berkata Al-Qurtubi, dinamakan syaitan itu syaitan. Kita orang Melayu syaitan lah ya. Syaitan kau. Saya teringat satu tahun, tuan-tuan, ada peluang menunaikan ibadah haji daripada Mesir. Waktu tu sebenarnya saya tengah belajar, tuan-tuan, tahun ketiga. Saya dapat mak saya dah meninggal, ayah saya berkahwin lain, mak tirilah. Saya pun beritahu ayah saya nak menikah, nak balik menikah jugalah, saya kata. Ayah saya kata sabar sekejap, dia kata. Habiskan belajar sebab dah tahun 3. Tapi ada hadiah ayah saya bagi, tambang pergi haji. Saya pergilah haji. Ceritanya di tempat haji tu, waktu melontar, tuan-tuan, waktu melontar jamrah, ada satu jemaah tu, dia marah sangat syaitan dengan selipar-selipar, mampuhkan syaitan dia baling, tuan-tuan. Dia jauh kena kepala orang depan, tak masuk pun dalam tempat melontar. Dulu kita ingat orang cerita main-main, rupa pergi sana ada macam tu. Dan batu yang besar dia baling, tuan-tuan. Patutnya batu yang kita pilih tu kecil-kecil je.
Dia tak mampu ke syaitan kata. Syaitan kan. Kita orang Melayu syaitan. Kan? Dinamakan syaitan itu syaitan kerana ia jauh daripada kebenaran dan kerana degilnya. Itu syaitan ya. Oleh kerana itu setiap yang melampau, yang derhaka, yang jauh daripada kebenaran, yang degil di kalangan jin dan manusia dipanggil syaitan. Syaitana. Ar-rajim yang direjam, yang dihina, yang jauh daripada kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Maknanya apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasutan kejahatan syaitan yang dilaknat, yang dicela, supaya ia tidak menyesatkan dan memudaratkan aku dalam urusan agama dan duniaku, atau menghalang aku daripada menunaikan apa yang diperintahkan Allah, atau menggalakkan aku daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kerana sesungguhnya tiada siapa yang dapat menyekat dan menghalangnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kita ke masjid, tiada daya, tiada upaya, walaupun kereta dah memang kita tengok dah minyak cukup kalau sampai ke masjid Tanah Rata ni kan. Dari mana kita nak, kalau dah rancang daripada awal, tapi apa daya, tak ada kekuatan, tak ada keazaman yang kuat, maka tak sampai. Usaha pun tidak. Orang azan kita duduk depan TV lagi contoh. Azan baru nak baca kopi, jawabnya isyak nanti pun belum tentu sampai masjid. Tambah kopi lagi abang, boleh juga, secawal lagi. Tengok berita sedap pula malam ni. Itu suasana yang biasa tuan-tuan. Yang biasa itulah kita nak ubah. Dalam suasana Allah menguji kita ni, kita patut fikir apa benda agaknya kita nak ubah ni, supaya Allah lebih redha kepada kita. Doa kita didengar oleh Allah SWT, diterima oleh Allah SWT. Maka antara amalannya al-isti'azah ni tuan-tuan. Sebab ada penghasutnya, ada penghalangnya. Asal nak baik je, itulah. Dan lebih-lebih lagi lah kita di masjid tuan-tuan. Tak pelik kalau mana-mana masjid, kalau sikit-sikit dia orang kata bergeser tu, imam 1, imam 2, imam 3 dengan Bilal contoh kan. Biasanya jawatankuasa lah dengan pegawai masjid. Dia ada tim dia, tim tim A, B. Jemaah pun buat tim juga satu lagi, tim E pula. C lagi yang muslimat. Banyaknya grup. Dia saja tuan-tuan. Sebab tuan-tuan yang ke masjid ni syaitannya pun pangkatnya besar. Yang dihantar hasut bukan prebek sapu je. Jawatan yang besar tuan-tuan. Yang puluh-puluh tahun, yang berpengalaman. Nak hasut siapa ni? Nak hasut orang yang datang ke masjid, baru angkat takbir dah timbul riak dah kan. Baru je macam-macam lah. Baru nak beri salam, ada perasaan tu datang, syaitan cucuk sikit je. Ini kena jaga tuan-tuan. Bukanlah makna bila datang riak tu terus tak datang masjid. Tak jadilah datang masjid sebab riak. Baru start motor bunyi kuat sikit, nak ke masjid ni, orang tengok patah balik. Tak jadi. Sampai bila-bila tuan-tuan tak datang masjid. Kena latih dulu. Latih dulu tuan-tuan. Yang puluh-puluh tahun pun datang belum tentu lagi kan sampai khusyuk dia, sampai beri salam, ikhlas dia sampai ke rumah. Kadang-kadang tengah jalan orang puji sikit dah kembang hidung kan. Kalau ya Allah. Tapi tetap kena datang. Contohlah kalau tuan-tuan rasa semua riak, tak datang belaka dengan imam-imam, tak datang esok. Telefon pejabat agama, minta maaf lah, saya ni rasa macam tak ikhlas bertugas. Habis tuan-tuan. Jemaah pun beritahu untuk imam, saya pun rasa tak ikhlas juga. Habis tu siapa nak datang ke masjid? Nak tunggu ikhlas tuan-tuan ya. Ya Rabbi. Itulah ujian kita ya. Berat. Bukan saja dengan diri kita. Ini yang penghalang yang namanya syaitan. Penghasut namanya syaitan. Hukum-hukum di dalam al-isti'azah. Umat Islam diperintahkan supaya membaca al-isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran. Ini kita balik semula pada asasnya, kita bercerita tentang adab membaca Quran. Salah satunya ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi malam ni kita cerita yang tu je. Kalau panjang umur, panjang lagi tu. Adab-adab dia. Kalau panjang umur lah. Malam ni al-isti'azah saja. Maka umat Islam diperintahkan supaya membaca al-isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran melalui firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu mohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam.
Berdasarkan ayat ini, maka jumhur ulama memilih lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah lafaz yang terbaik. Walaupun ada orang baca a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim, boleh juga, tak ada masalah. Tetapi yang terpilihnya lafaz yang sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nahl ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagai lafaz al-isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Dan sembahyang kita nak baca Fatihah, a'udzubillah dulu. Kerana ia merupakan lafaz yang disebut di dalam Al-Quran. Jumhur ulama juga berpendapat bahawa membaca al-isti'adzah ini ketika hendak membaca Al-Quran di luar sembahyang adalah sunat. Manakala membacanya hendak membaca Al-Quran di dalam sembahyang adalah menjadi khilaf di kalangan para ulama, antaranya tadi di luar sembahyang sunat, di dalam sembahyang khilaf di kalangan para ulama, antaranya pandangan mazhab Hanafiyah. Sunat membaca al-isti'adzah pada rakaat yang pertama sahaja. Sebelum Fatihah tu baca al-isti'adzah dulu, baru basmalah. Basmalah tu mungkin lambat lagi kita akan masuk. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hamdalah alhamdulillah. Apa lagi? Tahlil tu la ilaha illallah lah ya. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat membaca isti'adzah pada rakaat yang pertama sahaja, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, kerana di dalam mazhab Hanafiyah semua bacaan Al-Quran dalam sembahyang dianggap seperti satu bacaan. Oleh kerana itulah memadai isti'adzah hanya dibaca pada rakaat yang pertama sahaja, iaitu sebelum baca surah Fatihah. Ini pandangan Hanafiyah. Adapun pandangan Malikiyah, kita sebut je pandangan-pandangan ini supaya maklumat tambahan dan ilmu tambahan pada kita. Nanti pandangan Syafi'iyah, ini mazhab yang kita amalkan tuan-tuan. Sunat membaca isti'adzah, ini Malikiyah, sebelum takbiratul ihram, dan sunat membaca isti'adzah sebelum baca surah Al-Fatihah dan surah-surah lain di dalam sembahyang fardu, tetapi dalam sembahyang sunat tarawih diharuskan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdi lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar telah memulakan sembahyang dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pandangan Malikiyah. Pandangan yang ketiga ialah Syafi'iyah. Sunat membaca isti'adzah sebelum membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam sembahyang fardu dan sunat. Dan membaca isti'adzah pada rakaat pertama sangat dituntut berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berkata Ibnu Munzir pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa adalah Nabi SAW membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Maka inilah yang kita amalkan tuan-tuan. Setiap kali sebelum baca Fatihah dan juga surah di dalam solat, kita amalkan. Pandangan Hanabilah sama pandangan dengan Syafi'iyah, iaitu sunat membaca isti'adzah pada setiap rakaat sembahyang fardu dan sunat, dan bacaannya pada rakaat pertama sangat dituntut, sama dengan Syafi'iyah. Jumhur ulama berpendapat bahawa disunatkan membaca isti'adzah dalam semua jenis sembahyang dengan perlahan. Isti'adzah tu baca dengan perlahan. Jarang kita dengar imam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah ya di tempat kita ni. Maka kita ni Syafi'iyah. Dan tuan-tuan, di dalam beri kebenaran ataupun tauliah kita panggil apa, kebenaran mengajar di masjid-masjid surau dan di Pahang ni mesti digunakan mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau dengar pandangan yang pelik-pelik tu pun beritahu pejabat agama. Takut nanti masyarakat kita pelik, confuse. Guana pula bawa pandangan pelik-pelik ni. Kita ambil pandangan mazhab kita Syafi'iyah. Kelebihan-kelebihan isti'adzah. Apa di kelebihan? Nabi SAW menjelaskan fadilat membaca al-isti'adzah di dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya, yang pertama, menghilangkan marah. Malam ni kan kita cuba amal lah. Kalau rasa tak tahu, balik rumah, sampai rumah nak marah je kerja. Isteri buat dia tarik marah, buat kopi tarik marah.
Hujan marah, panas marah juga. Habis tu apa nak agaknya? Orang ramai dia marah. Jam, orang tak ada marah juga. Lah tak ada lengang, tanah rata marah dia. Mana orang tak datang ni? Serba tak kena. Marah je cuba amalkan. Daripada Sulaiman bin Surat, daripada Sulaiman bin Surat telah berkata, katanya dua orang lelaki berbalah mulut di sisi Nabi SAW dan kami berada di sisi Nabi SAW, dan salah seorang daripada lelaki tersebut mencela sahabatnya dalam keadaan marah dan mukanya kemerah-merahan kerana terlalu marah. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku hendak maklumkan kepada kamu satu ungkapan, sekiranya diucap oleh orang yang marah itu maka niscaya akan hilang marahnya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka berkata sahabat-sahabat yang duduk di sisi Nabi kepada lelaki tersebut, adakah kamu dengar apa yang Nabi kata? Lalu dijawab olehnya, sesungguhnya aku belum sampai ke tahap gila lagi. Maknanya dengar tuan-tuan, amalkan inilah. Rasa nak marah, isti'azah. Sabar-sabar saja tak cukup, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasa nak marah kan. Kadang-kadang yalah kita boleh tahu dia akan datang perasaan kan, kadang-kadang nak marah tak tentu hala kan. Balik rumah kadang sampai di rumah lah, kadang tuan-tuan penat bekerja kan, balik rumah tu ingat kan bolehlah rehat, tiba anak yang sepak bola kena pasu bunga, dia dah mula naik temperature, baru nak baring kan, yang tu bertempik, yang dalam bilik air pula macam-macam hal. Yalah tuan-tuan dah melalui zaman itu, saya sedang melaluinya. Anak 6 tuan-tuan ya. Balik ya Allah, dah beli kolang-kolang untuk berenang seminggu, tak pam-pam lagi. Mana boleh nak pam di Kuala Lumpur, saya kata. Telefon setiap hari, habis bila nak balik nak pam kolam ni, dia kata tak boleh, nanti cuti sekolah lah balik ke Pahang. Tak boleh balik lagi PKP kan. Dia kisahnya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tak ada sebab. Kadang-kadang sebab kecil nak marah kan. Bancuh air lah, ada hari isteri terlebih sikit gula, ambor kita apa sedap mulut oi terbalik lori gula hari ni agaknya, dia kata. Kan kadang-kadang yalah, kadang-kadang ada juga setengah daerah, setengah tempat dia bahasa dia memang mesra je begitu. Dia jenis lah nak kata kasar kan, kasar lah bahasa kan, dia mesra begitu. Kalau orang Arab tu dia bersalam tuan-tuan, kuat tangannya, genggam. Imam kita biasa kalau tak kena baca yang tarik janggut kita, tarik ni pom belakang tuan-tuan, bagi dia biasa. Sampailah kami tamat pengajian, syekh tu panggil, dia kata, kamu terasa ke wahai anak-anak Malaysia, dia kata, aku ni marah tu sebenarnya aku sayang, dia kata kan. Sebab nak bagi kamu dapat ilmu lah kan, kamu janganlah terasa, dia kata. Bagi dia biasa tuan-tuan, bom belakang. Yang berumur ke yang berjanggut, yang dah beruban tuan-tuan, dia tarik je janggut, tak dapat. Syekh dia ramai yang buta tuan-tuan. Ya Allah, kalau kita ingat balik, oleh sebab kena berdebuk tu lah ingat sampai hari ni. Mungkin kalau tak kena yang tu, kita pun ingat-ingat lupa kan. Sejarah, rupanya dia sayang tuan-tuan, dia peluk kita, hari lah menitih mata kan. Hari khatam tu, biasa khatam Quran lah, nak khatam ke senang dengan syaharat tuan-tuan, dia buta, kita celik mata, tapi dia lebih dapat pada kita, tahu muka surat mana-mana kan. Ini tuan-tuan, bila kita nak marah, amalkanlah isti'azah yang tadi. Yang kedua, malaikat berselawat dan dikurniakan darjat mati syahid. Daripada saya baca terjemahannya, hadis daripada Ma'qil bin Yasar, daripada Nabi SAW sabda, siapa yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali dan baca 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr pada waktu pagi, maka Allah SWT mewakilkan kepadanya 70,000 malaikat yang senantiasa berselawat ke atasnya, ini mohon ampun sehingga ke petang, dan sekiranya mati pada hari tersebut maka matinya adalah mati syahid, dan barang siapa yang mengucapkan pada waktu petang maka begitulah kedudukannya. Bukanlah syahid maknanya tak perlu mandi, tak perlu solat, tak perlu diurus sebagaimana jenazah ni yang biasa kan. Bukan yang syahid fisabilillah, tidak, tak samalah tuan-tuan. Maka ini malaikat berselawat mohon ampun kepadanya. Begitu jugalah kita yang berulang-alik ke masjid, duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, para makhluk Allah mendoakan keampunan. Kelebihan majlis ilmu tuan-tuan, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Itu sebelum ni kita sebut biasa kan, ketenangan. Tenang. Diuji macam-macam ujian. Tenang je dia, relax je. Apa dia punya ni? Maknanya bulan alik ke masjid, duduklah majlis ilmu, berzikir tuan-tuan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Allah dah beri jawapan. Maka beruntunglah orang yang boleh ambil dia punya penawar tu. Buat, lakukan. Maka dia akan dapat, dia akan rasai. Kalau tak buat, hanya dengar je, payahlah tuan-tuan. Setengah-setengah orang dia ingat dengan ambil dadah tu dia boleh hilang masalah. Dengan hidungam boleh hilang masalah. Dengan apa lagi? Dengan jeruk leher mati, dia ingat hilang masalah dia. Rupanya lepas mati tu lagi banyak benda. Dia, lagi banyak perkara yang perlu dijawab. Dari banyak benda-benda yang diingatkan dah berakhir. Tidak tuan-tuan. Itu untung ada pedomannya. Kita dalam Islam ada pedoman, ada pegangan, ada dia punya penyelesaian. Penyelesaiannya Allah SWT dah tunjukkan, Nabi SAW tunjukkan jalannya bagaimana. Selamat daripada bencana. Daripada Khawlah binti Hakim, daripada Rasulullah SAW, siapa yang singgah di suatu tempat persinggahan atau masuk ke dalam rumah, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni amalkanlah tuan-tuan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada bencana makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Maka tidak ada apa yang dapat memudaratkannya sehingga dia berpindah ke tempat yang lain. Kita singgah, kadang rasa meremam, meloma kan, tempat-tempat kita singgah tu. Atau rumah yang lama dah tak pergi. Tuan-tuan banyak rumah kan, mana tahu di Fraser Hill ada satu. Rumah lah, bukan rumah. Ni di Ulu Dong ada satu. Di Ulu Sungai ada satu. Sekali-sekala pergi. Sebulan sekali pergi. Masuk tu baca dulu, berilah salam tu ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuklah dengan tenang. Ada orang dia begitu, dia suka duduk di apa, Ulu Sungai, Ulu Dong ataupun atas bukit Fraser Hill, Cameron dia dah puas kan. Dia turun sikit ke bawah Bukit Fraser. Kemana-mana lah. Tapi bila masuk tu ucapkanlah kalimah ni Allah SWT keselamatkan kita daripada bencana. Azan dulu ke? Isya'at? Belum lagi? Itu syarat dekat azannya. Perlindungan diri daripada hasutan syaitan. Yang keempat, daripada Amri bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila seorang kamu berasa takut dan gelisah ketika hendak tidur, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Aku berlindung kepada Allah daripada kemurkaannya dan azab siksanya dan kejahatan hamba-hambanya. Kita ni tak tahu tuan-tuan. Orang baik pun ada orang tak suka, apatah lagi orang yang jahat. Memang ramai lah orang tak suka. Asal keluar jadi daripada pusat, hilanglah motosikal orang contoh Yang ni orang kampung doa dia moga cepat matilah dia kata Tapi kalau orang baik meninggal je dia rasa kehilangan. Rasa kehilangan dia. Tak ada dah orang yang tolong susun slipper. Dia reverse siap-siap kan. Kalau ada dia ni, nampak slipper kita cantik di masjid, dia susunnya. Ataupun bersih tandas. Sebab dia rajin, dia buat kerja tu tanpa orang kata orang suruh. Hari-hari dia gotong royong. Tak tunggu orang sebut gotong royong, dia dah buat. Dia lipatnya, dia apa nama, macam-macam lah tuan-tuan. Orang yang baik. Tapi rupanya orang baik ada juga orang yang tak suka. Ada tuan-tuan. Ni yang pelik ni kan. Zaman kita ni pelik macam-macam. Dengar orang mengaji sedap sangat pun dia tak suka juga. Sudah apa yang dia suka agak ya. Dia test ilmu dia pula. Dia buat pula hantar-hantar itu hantar ini. Suka dia tengok orang tu dalam keadaan yang sakit dan sebagainya. Na'udzubillah. Antara amalan dia nak mengelak inilah tuan-tuan. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Biasa kalau bukan apa ni musim Covid ni, biasa orang jemput kita tahniah anak baru lahir sebagainya. Covid ni pun ada juga orang jemput tuan-tuan. Saya ingat tak kurang
3 baby dah menyebut tahniah saya, tapi saya kata minta maaf lah, saya tak guna jari lah, kita ambil sudu bacalah antaranya amalan ni lah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Minta Allah SWT jauhkan daripada hasutan syaitan. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengajar anak-anaknya yang sudah baligh akan doa ini dan menulisnya di kitab, kemudian menggantungnya di leher anak-anaknya yang belum baligh. Ini antara perkara yang boleh kita amalkan, ialah kita baca, ajarkan anak-anak. Yang ni kena borak selepas ni lah, PN tepi lah. Nak doa ni, tapi tuan-tuan saya percaya sekali sebut pun boleh hafal mudah aja. A'udzu bikalimatillahi tammat, berhenti di situ tak apa kalau rasa panjang sangat. Min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Boleh sekali dengar terus ingat, insya-Allah amalkan dan ajarkanlah kepada anak cucu kita, daripada kita ajar 3 dara 4 dara, habis semua orang berjanji 4 dara ajarlah benda lain, tak salah. Budak-budak dia cepat tangkap tuan-tuan. 2 minggu saya tak jumpa anak-anak, contoh balik ada benda baru dia dapat. Dia menasyid, abi-abi mari dengar. Kita pun dengarlah duduk benda baik, kalau benda baik dia tangkap cepat, benda jahat pun cepat juga tangkap tuan-tuan. Mulutnya cepat tuan-tuan, laju, mana dia dapat, dia pun tak faham benda dia sebut. Tapi kita lah yang mencorak tuan-tuan lah, kita mencorak anak, mencorak cucu ajarkan benda baik-baik. Saya dengar dalam TV tu kan, Allahumma inni a'udzubika a'udzubika minal baras. Anak saya yang laki tu cepat dapat, wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Yang doa tu diulang-ulang dalam TV. Kalau benda baik dia cepat-cepat, benda jahat pun ada juga tuan-tuan, dia cepat dapat. Jadi kita mintalah benda jahat ni janganlah selalu dengar. Suruhlah dia sebut benda lain. Daripada 4 dara tu buat apa 4 dara? Apa benda manfaat untuk kita, tak ada kena-mengena kita. Bacalah Quran, sebutlah ayat-ayat yang baik, zikir ke, puji Allah kan, banyak benda-benda lain. Dijauhkan daripada gangguan syaitan ketika sembahyang. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ayat Quran menyebut. Daripada Abi Ala anna Uthman, sesungguhnya Uthman bin Abil As datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang di antara aku dan sembahyangku dan mengganggu bacaan sembahyangku. Maka berkata Rasulullah SAW, itulah syaitan yang dipanggil Khanzab. Syaitan yang dipanggil Khanzab. Apabila kamu merasai kehadirannya, maka beristiazahlah kepada Allah dan berludahlah di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Berkata Osman, aku lakukan semua itu, maka Allah SWT hindarkan aku daripada gangguan Khanzab. Azan azan dulu insya-Allah. Boleh tuan-tuan sambung lepas azan sikit lagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatin qamati sayyidina Muhammadin. Rabbal maqam mahmud. Yang kelima, dijauhkan dari gangguan syaitan ketika mana sembahyang, kan? Peristiwa yang mana disebut di sini, Uthman bin Abil As datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya syaitan telah menghadang di antara aku dan sembahyangku dan mengganggu bacaan sembahyangku. Maka berkata Rasulullah, itulah syaitan yang dipanggil Khanzab. Kan? Khanzab, ada nama-nama syaitan punya, banyak namanya. Maka antara perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu merasai kehadirannya, maka beristiazahlah kepada Allah dan berludahlah di sebelah kiri. Jangan pula ludah sungguh, tuan-tuan, ni syarat je. Apa-apa kan, orang sebelah pula tengok pula kita kan. Tengok Tok Imam ludah, kita pun ludah juga. Jangan. Itu isyarat, tuan-tuan. Berkata Uthman, aku lakukan semua itu, maka Allah hindarkan aku daripada gangguan Khanzab. Riwayat Muslim. Yang kelima, kita lihat di sini ada pengajaran-pengajaran daripada isti'azah, tuan-tuan. Dalam perbahasan al-isti'azah ini, dapatlah kita mengambil beberapa pengiktibaran dan pengajaran penting untuk menghadapi kehidupan kita seharian di atas muka bumi Allah ini yang penuh dengan ujian dan halangan sepanjang perjalanan hidup kita menuju ke alam akhirat. Antara pengajaran tersebut ialah yang pertama, tujuan kita beristiazah ini ialah untuk menghindarkan diri daripada gangguan syaitan, supaya mudah kita melakukan ibadah kepada Allah. Kerana semua manusia tidak akan terlepas daripada gangguan dan pemerhatian syaitan, sebagaimana yang dinyatakan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syaitan, ini hasutan dan waswasnya itu mengalir dalam tubuh seorang manusia melalui semua saluran darah di dalam tubuh manusia. Hadis ini menunjukkan bahawa tipu daya dan waswas syaitan sentiasa mengalir dalam tubuh manusia tanpa dirasai oleh manusia, sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh tanpa dirasai pengalirannya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, jangan kamu masuk ke atas perempuan yang tinggal di rumahnya pada masa ketiadaan suaminya di rumah, kerana sesungguhnya hasutan syaitan sentiasa mengalir dalam tubuh seorang kamu sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh. Kami berkata, dan adakah berlaku terhadap kamu juga? Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadapku pun begitu, tetapi Allah menolongku ke atasnya, maka selamatlah aku daripada gangguannya. Ini kita jangan ambil kesempatan pula, tuan-tuan, ya. Zaman hari ni, sikitlah saya sentuh cerita, tuan-tuan. Di pejabat agama kita selalu ada juga kes-kes yang datang mengadu hal dah dapat cucu, dah bercucu, tuan-tuan, beranak cucu. Tiba dia buat apa tu? Alumni tu. Benda alumni tu dia buat reunion. Bahasa Inggerisnya reunion. Jumpa balik, tuan-tuan. Suami outstation ni, iyalah. Isteri saya pun kerja lagi, dia kata. Telefonlah kawan tu pergi ngambil, tuan-tuan. Berlaku perceraian. Sebab kes ni tadi, syaitan, tuan-tuan, dia boleh hasut. Bagus kan kita reunion tu kan, tapi bila dah ada isu-isu lama dulu ni, rupanya bekas awet dia, kawan tu dah bercucu dah, tuan-tuan, dia datang balik syaitan kan, dia nafsu tu gitu, tuan-tuan, kuat nafsu kan, godaan syaitan ni, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, maka kena awasi sama. Sebab tu, tuan-tuan, kalau dah berumur ni, elok kulu kilir lah dengan isteri. Bukan berumur pun, kalau saya pun, kalau lah orang tua tak bekerja, kulu kilir juga kita bawa, kan? Kalau tak ada halangan pun kulu kilir juga, supaya tak ada benda-benda begitu tadi tu. Lebih-lebih lagi lah, orang lelaki makin berumur makin laku katanya. Wallah alam lah.
Tak tahulah benar ke tidak. Tapi ceritanya kalau kita dah berumah, tinggal berdua, jangan tinggalkan rumah, sunyi di rumah kan, bawa bersama. Ini kan lepas dia outstation. Zaman bukan PKP tu kan, lepas ke mana? Merata tempat lah perginya. Bawa lah tuan-tuan. Duit pencen nak simpan. Takkan nak makan seorang. Bawa lah isteri sama. Bawa tuan-tuan, bawa. Kan? Masjid tak nampak malam ni. Tak datang lagi muslimat kita. Ada. Bawa tuan-tuan. Jangan tinggal. Sebab kita bimbang tadi lah. Duduk di rumah ni macam-macam. Macam-macam hal tuan-tuan hari ni. Godaan syaitan tak tahu. Berbagai bentuk. Berbagai perkara. Kadang dalam maya pun dia boleh juga. Dia boleh. Hari ni benda scammer. Guna nama-nama ustaz, minta duit sebagainya kan. Orang mudah terpengaruh. Yelah orang Melayu kita tuan-tuan letak nama Ustaz Zainuddin. Ustaz Kadi lah, takkan kita tak percaya. Nak 1,000 bagi 1,000 seorang contoh. Awas, jangan tuan-tuan. Saya tak pernah minta duit orang, jangan. Dan ustaz-ustaz kita imam kan, dia ambil nama imam, dia tahu follower imam siapa. Bukan sikit-sikit, saya tengok 3,900 sekali minta. Dah ada orang bank ni juga. Jangan tuan-tuan. Kalau nak datang berdepan betul. Cerita betul kan. Ini jenis main, dia guna profil muka tu kan. Dan macam-macam cara lah hari ni. Ini manusia bertopeng ke syaitan sian tuan-tuan. Habis jemaah masjid kena tipu sebab imam yang minta, dia kata. Telefon tu imam tanya, bukan, nasib baik. Baru nak transfer tu. Daripada buat gitu lebih baik belanja jemaah masjid. Daripada kita transfer duit akhir sekali. Dan memang tuan-tuan dulu awal-awal dulu ratus-ratus, sekarang main ribu-ribu. Lepas isyak kan bayar balik, dia kata gitu. Ayat biasa gitulah. Terdesak dia kata. Terdesak datanglah masjid, kita bincang. Tak nak, lala dia maki hamun pula ke kawan tu. Ayat dia gitulah, sama je caranya. Dia guna profil ustaz-ustaz, dia guna apa nama gambar-gambar tadi kan. Na'udzubillah tuan-tuan. Apabila isti'azah mengajar juga kita berwaspada dan menjauhkan diri daripada musuh yang cuba menghalang dan mengganggu kita dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kita juga tidak dibenarkan berkawan rapat dengan musuh-musuh Islam. Baik dia tu, kita kata baik. Lebih baik daripada orang Islam. Jangan tuan-tuan, jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya. Perkara ini nyatakan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat yang sangat jelas. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti jauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Dihiasi benda-benda baik kan. Kita sampai kabur mata. Orang yang tak beriman lebih kita suka pula daripada orang Islam. Orang ni tak ada benda, mengumpat dia kata. Orang ini baik je. Jangan tuan-tuan. Jangan sampai tahap begitu rupa. Allah SWT firman dalam surah Al-Mujadalah ayat 14. Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah dengan sebab kekufuran dan khianatnya? Mereka itu bukanlah daripada golongan kamu dan bukan pula daripada golongan kaum yang tersesat itu, kerana mereka itu ialah golongan munafik. Dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Itulah hakikat sebenar tuan-tuan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tak ada namanya dosa pahala. Dia tak ada namanya syurga neraka. Bagi dia halal belaka. Asalkan matlamatnya dia dapat, dia capai. Yang keseterusnya, apabila seorang menyebut perkataan a'udzu, menunjukkan dia telah berikrar ke atas dirinya dengan kefakiran, lemah dan berhajat. Kita ni berhajat tuan-tuan. Berhajat pada siapa? Berhajat pada Allah. Dan apabila dia menyebut billah, menunjukkan dia telah berikrar dengan dua perkara. Yang pertama, bahawa Allah sahaja yang berkuasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Sebab itulah sepatutnya kita orang Islam tahing diuji ni, virus-virus, kita minta pada Allah lah. Ikhtiar betul, kita berikhtiarkan dengan penjarakan, SOP kita ikut semua. Tapi janganlah takut datang masjid. Takut dia masjid kenapa? Virus kan. Sampai tahap ada masjid saya terpaksa telefon. Ini Tuan Pengurusi dengar kata masjid tak buka lagi. Yelah Tuan Kadi, kan kita ni PKP. Dia pula syarah saya. Saya kata kita dah buka lama dah ni. Ya ke dia kata.
Lama tak buat Jumaat, seronok rupanya. Bahkan tengah orang azan Jumaat dia sedap makan sebab cukup kota dah, dia kata. Tak apalah, penuh dah, dia kata. La ilaha illallah. Sampai begitu rupa pula. Inilah ujian berat sekarang ni tuan-tuan. Hari tu ujian mula-mula berebut sebab masjid terhad. Sekarang bila masjid kita dibuka, sebanyak yang mungkin boleh masuk, masuklah. Selagi muat, muatlah. Sampai di bawah-bawah pun kita boleh solat lagi, bawa sejadah letak dengan penjarakan, dengan mas yang kita pakai, jalan. Tapi rupanya ada orang ambil kesempatan, dia balik, dia pergi shopping Jumaat. Na'udzubillah, kena nampak, kena beri peringatan tuan-tuan ya. Kena beri peringatan. Kita ni Allah uji. Janganlah seronok bulan 3 tak solat Jumaat, sampai ke hari ni tak solat Jumaat, dia bangga pula. Rekod dia kata. Orang lain pada muka kena pergi Jumaat. Siapa suruh buat SOP? Dia marah pula orang buat SOP. Dulu tutup masjid, dia marah orang tutup masjid. Dia lah hari-hari tak puas hati. Ini percaya kepada itu, ini sebagai penjarakan, tak ada kena-mengena, dia kata ini. Semuanya macam-macam lah tuduhan dia buat. Tapi bila kita dah buka, tak ada juga dia. Tak datang juga. Apa sebenarnya tuan-tuan? Sebenarnya tak lain tak ada bukan. Punca dalam ni lah. Kita ada hati, sikap kita sebagainya kan. Jenguk-jenguklah masjid tuan-tuan. Sebab kita ni cukup bimbang, tak panjang umur kita tak panjang. Nanti kita nak tempat yang paling akhir nanti ni lah masjid. Orang bawa jenazah kita di sini, disolat, bawa-bawa ke kubur. Cantik kubur kita kan. Ada kebun sayur sini. Tapi sebelum ke situ biarlah orang solat dulu penghormatan tak akhir tuan-tuan. Macam mana saya sebut di awal tadi, Imam Nur Naim kita tu kan, pagi Isnin disolatkan jenazahnya ramai tuan-tuan, lebih pada Jumaat, ramai. Untungnya dia ahli Quran, baca Quran, sedap suaranya tuan-tuan. Katanya hari Ahad tu, sebelum dia meninggal malam tu jam 12 lebih tu, Ahad tu Radio Pahang mainkan suaranya mengaji. Ya Allah tuan-tuan, seronoknya. Yalah, kita tak tahu lagi nasib bagaimana ya. Jadi kita tengoklah orang yang baik-baik, pengakhiran yang baik-baik ni, yang jenazah yang bila orang solat, ramai orang solat tu, siapa yang sentuh hati-hati orang nak solat ke jenazah dia tadi tuan-tuan. Dan kita pula, kalau orang umum, imam umum, okey, kita ada solat jenazah, jangan tanya banyak tuan-tuan, solat jangan banyak, ni jenazah mana ni, orang kampung mana, beri kita tanya. Apa pandai-pandai pula imam suruh solat jenazah ni lah, solat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nanti kita nak juga orang solat jenazah kita. Maka tuan-tuan, kita ni memanglah tak ada kekuatan, tak ada daya, tak ada upaya. Bahawa Allah sahaja yang berkuasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Kedua, bahawa tidak ada yang bersifat seperti itu, yang ini berkuasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, melainkan Allah. Teruslah berharap pada Allah tuan-tuan. Sampai bila ni kita nak berjarak macam ni? Jangan tanya tuan-tuan. Jangan tanya. Kita datanglah masjid, solatlah tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya kira tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah, yang solat berjemaah ni, orang yang taat, orang yang patuh, dan semuanya berpahala tuan-tuan. Ikut je lah arahan, insya-Allah ada pahala di sisi Allah SWT tu, ada kira-kiranya. Para malaikat mencatat tuan-tuan, tahu apa niat tujuan kita. Dan ada juga orang yang hari-hari yang tak puas hati kan, dia cari jalan supaya orang takut ke masjid. Ni payah, semua benda dia kata payah. Sedangkan apa yang payahnya? Pakai je lah mask, bawa je lah sejadah kan. Jadikanlah amalan kita tadi, jaga kebersihan. Apa payah? Setiap kali nak solat kita berwuduk, basuh tangan lah. Ajaran Islam dah ajar, cantik tuan-tuan. Tajdid wuduk kan. Bukan saja tangan kita basuh, berkumur-kumur, masuk pula air dalam hidung, embus balik keluar, jangan telan pula masuk air hidung, embus. Basuh muka, ni basuh rambut, sebahagian rambut kita, basuh telinga pula, kaki tuan-tuan, bukan setakat tangan. Orang kempen basuh tangan je, tak, kita ni orang Islam. Ya Allah, untungnya, syukurnya tuan-tuan. Apa lagi ya? Maknanya insya-Allah dari sudut ikhtiarnya, kita ikhtiar, kita buat apa yang patut. Moga-moga Allah SWT ialah tempat kita berharap, bergantung harap. Selain daripada ikhtiar kita ni, kita buat, lakukan amalan, lakukanlah apa yang kempen kerajaan buat sebagainya kan. Ikutlah garis panduan yang dah disediakan, semuanya untuk kebaikan kita bersama. Jadi itulah tuan-tuan, pada malam ni saya tak bercadang mengulas panjang. Jadi pada pagi esok kalau tiada halangan, kita sambung sikit lagi. Kalau sempat kita masuk basmalah, bismillah. Jadi amalkan isti'azah ni, mula malam ni kita amalkan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bendanya yang mudah, perkara yang mudah kan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebelum naik kenderaan balik nanti bacalah isti'azah, bacalah bismillah, bacalah doa naik kenderaan tuan-tuan. Kan kita naik kenderaan kita ni, kalau seseken, satu saat kita terleka tuan-tuan, hujan ni pula kan, apa nama ni, sikit je dah lepas ke gaung kan, dah langgar orang sebagainya. Sebab itu kita minta perlindungan dengan Allah SWT daripada benda-benda perkara yang tidak diingini berlaku. Bismillahi majriha, kita buat subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bacalah doa-doa tuan-tuan sebelum kita bergerak menaiki kenderaan. Begitu juga sampai di rumah, sebelum masuk rumah berilah salam, amalan-amalan yang basic asas yang kita dah buat. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang, waktu kita terleka itulah syaitan menggoda, menghasut macam-macam tuan-tuan. Maka jangan kita biarkan walaupun satu ketika, satu masa kita leka, kita terlepas pandang. Amalkanlah hubungan kita dengan Allah SWT, kita tetapkanlah, teguhkanlah, jaga sepanjang masa supaya bergantung harapnya kita dengan Allah SWT ini tidak terputus, dan kita ini mengharap daripada Allah SWT. Kita tak kuat, kita tiada daya, kita tiada upaya, melainkan Allah SWT yang kurniakan. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya dalam penyampaian pada malam ini ada terkasar bahasa, ada silap menyampai. Mudah-mudahan Allah temukan kita di pagi esok, pagi hari esok kita menyambung sikit lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.